Assalamualaikum. Selamat malam, apa khabar semua? Okey, apa khabar semua? Harap semuanya sihat sejahtera. Jadi bersama saya, Akila Syafika, saya dietitian SN1. Seperti biasa, setiap malam Selasa, saya akan adakan satu Zoom untuk berkongsi topik-topik kesihatan yang menarik untuk anda semua. Jadi hari ini, walaupun hari ini 20 hari bulan, tapi hari ini adalah Zoom yang pertama untuk bahasa Melayu bagi bulan Februari. Okey, jadi hari ini saya akan buka dengan satu topik yang saya rasa penting, yang saya rasa menarik, yang patut semua orang tahu. Iaitu tentang buah pinggang. Sayangi kita punya buah pinggang. Tapi sebelum saya mula, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang join Zoom saya pada malam ni, yang sudi dengar perkongsian saya pada malam ni. Jadi saya tengok dekat dalam Zoom sekarang, ada 6 orang. Jadi sebenarnya masih awal lagi. Anda boleh panggil semua kenal-kenalan anda, rakan-rakan anda, kongsikan kita punya link Zoom sekarang dengan mereka semua untuk dengar sama-sama perkongsian saya pada malam ni. Tak kisahlah kita punya ahli keluarga ke, rakan-rakan ke, adik-beradik ke, boleh panggil lagi ramai-ramai. Okay, jadi sebab apa? Sebab Zoom kita pada malam ni bertopikkan tentang sayangi buah pinggang. Tentang sayangi buah pinggang. Sebab sebelum ni saya ingatkan saya pernah buat dah tentang tajuk buah pinggang ni. Rupanya belum pernah lagi. Jadi sebab itulah saya rasa terpanggil. Saya rasa terpanggil untuk bercerita tentang buah pinggang pada hari ini. Jadi sebenarnya buah pinggang ni adalah salah satu organ yang sangat penting dalam kita punya tubuh badan. Sangat penting. Walaupun kita rasa macam tak mungkin lah kita ada penyakit ni. Sebab kita tak ada pun tanda-tanda, kesan-kesan ataupun simptom-simptom yang menunjukkan kita ada masalah buah pinggang. Betul tak? Yang kita selalu dengar macam 3 penyakit utama. Diabetes, kecil manis, darah tinggi ataupun penyakit jantung. Betul tak? Tapi sebenarnya buah pinggang ni, bercerita tentang buah pinggang ni, okey, buah pinggang sebenarnya kalau kita bercakap tentang buah pinggang, memang betul. Tak ada satu simptom awal yang boleh beritahu ataupun yang boleh kesan kita ada masalah buah pinggang ataupun kita ada sakit buah pinggang. Sebab buah pinggang ni disebabkan oleh penyakit-penyakit lain ataupun kita punya gaya hidup yang kita tak boleh nampak pada mulanya. Kita tahu-tahu je kita dah ada contohnya stage 3. Tahu-tahu je dah ada stage 4. Sebab awal-awal tu kita tak dapat nak kesan. Kalau kita duduk rumah je, kita tak pergi buat kita punya ujian kesihatan, memang kita tak akan tahu. Jadi sebab itulah saya rasa pentingnya kita kupaskan topik sayangi buah pinggang ni. Sebab ramai orang dekat luar sana bercerita tentang buah pinggang ni, biasanya dia akan tahu surface je. Tentang apa itu buah pinggang, apa dia fungsi, dan juga penyakit buah pinggang kronik. Jadi hari ini saya rasa terpanggil untuk kupaskan ataupun kita mendalami lagi kita punya organ buah pinggang. Sebab apa? Sebab kita tak dapat nak kesan awal kalau kita ada penyakit. Jadi kalau kita tahu dengan lebih lanjut lagi tentang penyakit ni, saya harap kita boleh jaga buah pinggang kita dengan baik dan kita boleh cegah penyakit buah pinggang kronik ni. Jadi sebab itulah, kalau kita tengok kat situ kan, buah pinggang bekerja keras untuk anda setiap hari. Jadi hargainya. Jadi apa kerja yang buah pinggang buat dan keras tu macam mana? Sekeras mana buah pinggang bertugas untuk kita setiap hari. Jadi sebab itulah hari ni saya kupaskan tentang topik sayangi buah pinggang. Jadi sambil-sambil saya nak bermula bercerita tentang buah pinggang ni, saya nak tengok juga ramai tak yang nak masuk ataupun join Zoom pada malam ni. Boleh ajak lagi ramai-ramai masuk sebelum saya mulakan tentang topik buah pinggang ni. Jadi poin ataupun subtopik yang saya akan kupaskan first kali adalah pengenalan tentang kita punya buah pinggang. Pengenalan tentang organ buah pinggang kita. Yang kedua, apa penyebab penyakit buah pinggang kronik? Apa fungsi buah pinggang? Dan macam mana kita nak rawat kalau kita ada penyakit buah pinggang kronik? Macam mana kita nak rawat? Yang seterusnya adalah manfaat rinse. Jadi kita dah cerita tentang buah pinggang. Saya akan sentuhkan juga satu produk daripada SN1 yang boleh membantu kita punya kesihatan organ buah pinggang.
Sebab kalau kita tahu kan, kalau dalam TCM ataupun perubatan tradisional Chinese, masuk buah pinggang tu sendiri luas. Dia bukan setakat organ buah pinggang saja. Dia termasuklah kepada kita punya vitality, pada kita punya tenaga qi, pada kita punya hormon, pada kita punya sistem reproduktif dan organ buah pinggang tu sendiri. Jadi macam mana rinse produk daripada SO1 ni boleh membantu kita punya kesihatan keseluruhannya. Dan yang terakhir sekali adalah cara pemakanan rinse. Jadi hari ini saya akan berceritakan tentang 5 poin utama tersebut. Okey, pengenalan sedikit tentang buah pinggang. Hari ni saya nak buka tajuk buah pinggang ni dengan fakta menarik dulu. Fakta menarik dulu. Kalau tengok dalam gambar kan, dalam gambar atas tu, buah pinggang sihat adalah yang paling kiri sekali. Buah pinggang sihat adalah paling kiri sekali. Kalau kita biarkan buah pinggang kita ni tak berfungsi dengan baik, kita bebankan dia, kemudian kita tak tahu yang sebenarnya kita semakin lama, semakin kita berusia, kita ada penyakit buah pinggang kronik sampai dia akan jadi kanan sekali tu. Jadi fakta menarik tentang buah pinggang yang saya nak cuba kongsikan pada hari ini. Okay, saya rasa ramai yang tahu kita ada 2 buah pinggang. Kita ada dua belah. Kalau kita buang ataupun kita dermakan satu buah pinggang, kita masih boleh hidup lagi dengan satu buah pinggang. Betul tak? Dengan satu buah pinggang kita masih boleh hidup lagi. Jadi walaupun satu dia boleh lagi jalankan dia punya fungsi, tapis segala kotoran, segala darah-darah kita, dia masih lagi boleh jalankan fungsi. Tapi soalan saya pada malam ni, kalaulah buah pinggang kita dua-dua tak ada, agak-agak boleh tak lagi dia berfungsi? Kita boleh lagi tak tapis darah? Agak-agak. Okey, tapi sebenarnya kalau kita dulu buah pinggang kita tak ada, kita masih lagi boleh menapis darah. Boleh percaya tak? Kita masih lagi boleh menapis darah. Sebab apa? Tanpa buah pinggang pun kita boleh lagi menjalankan dialisis. Kita boleh lagi menggunakan mesin bantu untuk kita punya tapis darah. Tapi kalau kita tak ada buah pinggang, kita kena bergantung kepada dialisis sepanjang hidup kita. Jadi, sebab itulah kita kena hargai organ buah pinggang yang kita ada sekarang. Kita kena hargai supaya dia berfungsi dengan baik. Kita tak perlu bergantung kepada dialisis. Sebab bercakap tentang dialisis ni, dialisis. Kita tak tahu apa kesannya daripada orang yang kena buat dialisis setiap minggu. Ada banyak lagi kesannya yang saya akan kupaskan nanti. Okay, jadi itulah serba sedikit fakta menarik tentang buah pinggang kita. Okay, jadi buah pinggang ni kalau tengok dalam gambar, sebenarnya buah pinggang ni dia berbentuk kacang. Dia berbentuk kacang. Saiz dia kira-kira besar kita punya penumbuk. Lebih kurang macam ni. Besar kita punya penumbuk, bentuk kacang, dan dekat mana dia terletak dekat dalam badan kita, bawah kita punya tulang rusuk. Tulang rusuk kita, kemudian ada kita punya buah pinggang. Jadi buah pinggang kita ni bersambung dengan kita punya saluran darah. Okey, kemudian adalah fungsi buah pinggang. Fungsi buah pinggang. Tadi saya kata buah pinggang ni sebenarnya bekerja keras setiap hari untuk kita. Betul tak? Bekerja keras setiap hari untuk kita. Jadi sebenarnya buah pinggang ni adalah fungsi dia untuk menapis semua cecair yang ada dalam badan kita setiap hari. Banyak mana? Kapasiti dia adalah setiap hari sebanyak lebih kurang 190 liter cecair setiap hari untuk buah pinggang kita tapis. 190 liter. Jadi daripada 190 liter tu, 1.9 liter akan dibuang ataupun dikumuhkan melalui kita punya air kencing. Dan yang lain tu disimpan. Macam mana dia tapis tu, kita tengok kat dalam gambar belah kiri tu. Kan. So dalam daripada darah yang belum ditapis, dia akan masuk ikut saluran darah warna merah, masuk dalam kita punya buah pinggang. Proses dia panjang sebenarnya kalau kita nak ceritakan dalam buah pinggang kita tu. Jadi organ buah pinggang kita ni sebenarnya sangat unik. Proses yang dijalankan untuk tapis
semua kotoran dan juga darah dalam kita punya badan sangatlah complicated. Kalau saya cerita jadi panjang nanti. Ada nephron, ada glomerulus. Jadi masuk je darah, kita punya buah pinggang tapis, dah bersih, darah yang bersih tu ataupun semua cecair yang kita perlukan akan masuk semula dalam kita punya saluran darah dalam badan. Apa yang tak diperlukan tu akan terus masuk dalam kita punya saluran punyi kecil. Ataupun kita panggil urethra. Okey. Selepas 1.9 liter tu dibuang ikut kita punya air kencing, jadi tinggal dalam badan kita sebanyak lebih kurang 188 liter lagi masuk dalam kita punya badan semula. Okey, air kencing yang dah turun dekat dalam kita punya pundi kencing tu, pundi kencing kita ni dapat menahan ataupun menyimpan air kencing tersebut sepanjang 1 hingga ke 8 jam. 1 hingga ke 8 jam. Sebab contohnya kan, kita tidur, sebelum kita tidur kita minum air kan. Kita minum air. Jadi 8 jam seterusnya kita bangun sebab tu kita rasa nak pergi tandas. Kita punya pundi kencing tu dah lama dah menyimpan kita punya air kencing tu. Sebab itulah kalau boleh kita kena banyakkan minum air putih. Banyakkan minum air putih dan juga jangan tahan untuk pergi tandas. Jangan tahan. Sebab kalau kita tahan, kita punya pundi kencing kena pegang ataupun simpan air kencing dalam tempoh masa yang lama, nanti dia akan rosak. Jadi banyakkan minum air. Lepas tu ada orang cakap, alah minum air putih banyak-banyak, orang suruh minum 6 ke 8 gelas sehari. Bukan betul-betul boleh elakkan buah pinggang kronik pun, betul tak? Dia cakap bukan boleh betul-betul elakkan buah pinggang kronik pun. Still lagi saya minum banyak je air, ada je sakit buah pinggang. Okay, sebenarnya cerita tentang air ni sebenarnya kita kena minum air ni adalah untuk kita punya kesihatan asas. Kita tak boleh cakap kita dah minum air je, sihat buah pinggang ni. Kita kena tengok faktor lain juga. Contohnya kita punya dari gaya hidup kita merokok ke, minum alkohol ke, banyak makanan yang masin-masin, kemudian banyak makanan yang protein, ataupun kita ada penyakit lain yang saya akan kupaskan nanti. Jadi air ni penting untuk kita punya kesihatan asas, iaitu dia tolong bantu kita punya untuk bersihkan kita punya buah pinggang dan keluarkan toksin. Keluarkan toksin daripada dalam badan kita. Kiranya dia bantu kita punya pengaliran darah. Jadi sebab itulah minum air yang cukup tu sangat penting. Sangat penting. Okey, jadi tadi apa dia buah pinggang yang buat, cara dia tapis kita punya darah ataupun kotoran dalam badan. Kemudian fungsi buah pinggang tersebut. Fungsi lain selain daripada menapis darah. Yang pertama adalah dia kawal kita punya tekanan darah dan juga cecair dalam badan. Kawal tekanan darah juga cecair dalam badan. Sebab saluran darah kita kan akan masuk dalam kita punya buah pinggang supaya darah-darah kotor semua tu, kotoran-kotoran, elektrolit, semua bahan-bahan kumuh, toksin akan dikeluarkan daripada badan. Dari situ dia akan balancekan kita punya tekanan darah dan juga cecair dalam darah kita. Dengan cara buah pinggang kita ni akan mengeluarkan hormon untuk kawal kita punya tekanan darah dan juga cecair daripada dalam badan kita. Yang kedua, buah pinggang ni penting untuk kekalkan kita punya fungsi tulang dan juga hasilkan sel darah merah. Sebab apa? Sebab buah pinggang kita ni hasilkan vitamin D. Buah pinggang kita ni hasilkan vitamin D yang penting untuk kita punya tulang. Dan juga dia hasilkan satu hormon erythropoietin. Erythropoietin yang bantu untuk bentuk ataupun hasilkan kita punya sel darah merah dan juga sumsum tulang kita. Buah pinggang ni bukannya saja untuk tapis darah. Banyak lagi fungsi penting buah pinggang. Yang ketiga adalah mengekalkan keseimbangan elektrolit. Penting untuk kita punya rentak jantung ataupun kita punya heart rhythm. Contohnya, elektrolit tu contohnya macam potasium, sodium, kalsium. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil kalium, natrium, kalsium. Jadi dia tolong hasilkan hormon, bantu untuk keluarkan ataupun hasilkan vitamin D dan juga keseimbangan elektrolit dalam badan kita. Itulah kepentingan dan juga fungsi buah pinggang.
Okey. Seterusnya adalah apa penyebab yang menyebabkan kita dapat penyakit buah pinggang kronik? Apa penyebab yang menyebabkan kita dapat penyakit buah pinggang kronik? Okey, first sekali kita cerita tentang penyebab secara umum. Penyebab secara umum iaitu kalau kita makan makanan yang tinggi protein. Makanan-makanan yang tinggi protein ni sebenarnya kalau terlalu tinggi, dia akan bagi beban kepada kita punya buah pinggang untuk tapis. Tinggi protein. Sebab itulah kita kena tanya orang yang mahir berapa sebenarnya keperluan protein dalam badan kita. Kalau terlalu lebih nanti banyak dia punya kesan. Contohnya dalam masa panjang buah pinggang, nanti akan dapat gout dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita kena tahu secukupnya berapa protein yang kita boleh ambil supaya tak berlebihan. Kemudian dari segi kita punya gaya hidup lah, contohnya macam merokok, kemudian ambil alkohol yang berlebihan. Alkohol yang berlebihan pun sama. Dia akan bagi juga beban kepada kita punya buah pinggang untuk tapis. Kalau macam merokok, dia lebih kepada kalau kita merokok akan meningkatkan kita punya tekanan darah. Bila tekanan darah kita meningkat, kita punya buah pinggang pun akan terkesan juga. Buah pinggang kita akan terkesan juga. Seterusnya adalah tidur lewat malam. Tidur lewat. Kita tahu kan waktu kita tidur adalah waktu untuk segala organ dan juga sistem dalam badan kita untuk rehat. Untuk rehat. Jadi kalau kita tidur lewat, semua bukan buah pinggang je, organ-organ lain pun akan terkesan juga. Sebab itulah kita kena pastikan kita punya jadual tidur betul, cukup. Kemudian suka makan makanan masin, kurang minum air. Semua ni akan mengganggu kita punya cecair dalam badan kita. Contohnya bila kita makan masin banyak, buah pinggang kena tapis banyak makanan masin. Kemudian air akan kurang dalam badan kita. Nak lagi kalau kita kurang minum air. Sebab itulah buah pinggang akan terbeban. Setiap kali kita rasa macam makan banyak sangat makan masin ni. Rasa macam dah lama tak minum air. Kesian dekat kita punya buah pinggang. Okey, seterusnya adalah penyalahgunaan ubat. Okey, penyalahgunaan ubat maksudnya apa-apa saja ubatan yang kita ambil, selepas kita makan, dia akan masuk dalam kita punya saluran darah, kemudian perlu ditapis oleh kita punya buah pinggang. Jadi sebab itulah kalau kita salah guna dos terlebih ataupun kita terlalu banyak sangat, kita tak ikut saranan daripada doktor, sebab itulah akan menyebabkan kita punya buah pinggang rosak. Okey, yang terakhir tadi saya dah pernah sebut dah, selalu sangat tahan kencing ataupun selalu sangat lambatkan nak pergi tandas. Tahan kencing daripada nak pergi tandas. Jadi semua gaya hidup ni akan menyebabkan kita buah pinggang kita rosak. Okey, yang tadi daripada gaya hidup. Sekarang daripada keadaan yang lebih serius sikit. Iaitu dekat Malaysia ni kan kita tahu penyakit kencing manis ataupun diabetes sangat tinggi. Kita adalah negara tertinggi yang ada kes diabetes. Kita adalah negara tertinggi yang ada kes diabetes di Asia. Jadi dia buat kajian kan, penyakit buah pinggang ni adalah 60% disebabkan oleh diabetes yang tak terkawal. Kita bayangkan orang yang ada diabetes ni, dia tak boleh nak insulin tak cukup ataupun insulin tak efektif untuk ambil kita punya gula daripada dalam darah bawa masuk dalam kita punya sel. Jadi gula dalam darah kita tu akan terlalu tinggi. Gula dalam darah kita akan terlalu tinggi. Senang kita panggil tong gula lah kalau diabetes tak terkawal tu. Dan lagi kalau bacaan 20, 30, kalau kita check kan, kita panggil diabetes tak terkawal. Bila gula terlalu tinggi dalam darah, ini juga akan bagi beban kepada kita punya buah pinggang. Akan bagi beban kepada kita punya buah pinggang, akan menyebabkan semua kita punya sistem-sistem saraf tu dah kebas-kebas, tak dapat nak menjalankan fungsi dia. Jadi 60% penyebab sakit buah pinggang dekat Malaysia disebabkan oleh diabetes. Yang kedua adalah darah tinggi. Darah tinggi. Kalau kita punya tekanan darah terlalu tinggi, dia juga akan bagi beban ataupun bagi kesan dekat kita punya buah pinggang.
Contohnya kan, sepatutnya buah-buah kita punya saluran darah, aliran darah dalam kita punya badan dan juga masuk dalam buah pinggang semua normal. Tapi bayangkan kalau kita ada darah tinggi, tak terkawal kan. Contohnya bacaan kita selalu 160, 180. Lepas tu kita tak cuba pun untuk turunkan. Sentiasa bacaan macam tu. Jadi memang akan bagi beban lah dekat kita punya buah pinggang. Sebab itulah buah pinggang ni kita tak dapat nak kesan awal. Sebab kebanyakannya datang daripada ataupun disebabkan oleh penyakit lain. Yang ketiga adalah keturunan. Keturunan maksudnya memang keturunan dia ada ahli keluarga dia ke, mak ayah dia ke, ada penyakit buah pinggang kronik. Dia pun akan berisiko untuk dapat sakit buah pinggang. Yang keempat, kalau dia tak normal sejak lahir ataupun kita panggil congenital. Tak normal sejak lahir maksudnya, contohnya waktu dia lahir tu, dia kurang sifat. Dia kurang sifat, tak sama macam bayi-bayi lain. Bila dengan keadaan macam tu, dia akan bagi kesan dekat dia punya organ-organ dalam badan dia. Contohnya organ-organ dalam badan dia, salah satunya buah pinggang tak dapat nak berfungsi dengan baik. Waktu dia daripada kecil tak dapat nak dibentuk dengan sempurna organ tu. Jadi ini antara empat-empat sebab yang menyebabkan juga penyakit buah pinggang kronik. Okay, jadi hari ni saya nak cerita tentang setiap tahap-tahap penyakit buah pinggang kronik. Setiap tahap penyakit buah pinggang kronik. Okey, sebenarnya kalau kita berjumpa dengan doktor, nanti doktor akan beritahu. Contohnya, bila dah tengok kita punya bacaan darah, kita punya kreatinin, kita punya serum protein, kita tengok kita punya ban, bacaan kita punya buah pinggang dalam kita punya darah tu, kita boleh tengok dah, oh, ni tak normal ni. Buah pinggang kita tak menapis segala kotoran dalam badan kita, tak normal. Secara tak normal. Dari situ dah doktor akan check pula kita punya GFR. Kalau tengok dalam kat kanan tu, kadar penurasan glomerulus. Maksudnya kalau dalam kita punya buah pinggang tu, berapa mililiter cecair yang boleh ditapis dalam masa seminit. Contohlah kan, saya bagi contoh dekat kanan tu kan. Kalau dia punya mililiter tu contohnya 90 mililiter per minit, dia baru peringkat 1. Baru peringkat 1. Kalau dia terlalu teruk kan, contohnya dalam 1 minit kurang daripada 15 ml cecair, maksudnya buah pinggang dia dah tak dapat menapis cecair tu dengan sempurna, dengan baik, dengan normal. Kurang daripada 15 ml cecair. Sebab itulah doktor akan cakap, oh ini dah peringkat 5. Jadi ada 5 peringkat tahap buah pinggang kronik ni. Yang pertama, kita punya GFR tu berfungsi sebanyak 90%. Waktu ni fungsi masih normal. Fungsi masih normal. Jadi, tapi dah start ada tunjuk simptom-simptom kita ada kerosakan buah pinggang. Ni tahap 1, 90%. Tahap 2, kita punya peratusan yang kebolehan untuk kita menapis cecair tu 89 hingga 60%. Jadi kita dah nampak dah fungsi buah pinggang kita dah terjejas, tapi masih lagi boleh menapis. Yang ketiga, kita punya buah pinggang tu tahap ada 3A dengan 3B kan, 59, 40%, 44, 30%. Waktu ni dia dah jadi macam sederhana teruk. Waktu ni lah kita akan cakap, oh dia dah mula ada penyakit buah pinggang kronik. Penyakit buah pinggang kronik. Untuk tahap 3 yang pertama ni, 1, 2 dan juga 3, kita doktor akan cakap tak perlu lagi dialisis. Kita masih lagi boleh kawal kita punya fungsi buah pinggang tu. Tu untuk tahap 1, 2, 3. Untuk tahap 4 dengan 5, contohnya tahap 4 kan, 29 hingga 15%. Dia punya kemampuan untuk menapis tu. Sekarang dia dah banyak hilang fungsi untuk menapis. Dah banyak hilang. Yang kelima, memang kita panggil kegagalan buah pinggang dah. Kita panggil kegagalan buah pinggang. Jadi, biasanya doktor akan sarankan tahap 4 dengan 5 ni untuk jalankan dialisis. Dialisis ni senang kita faham, buah pinggang tiruan. Mesin, kita panggil mesin tu. Kita perlukan sesuatu daripada luar untuk tapis kita punya darah masuk semula dalam badan kita. Sebab buah pinggang kita dah tak berfungsi sekarang. Senang cakap, sebenarnya tahap 4 dengan 5 ni
kita panggil irreversible. Dah tak boleh nak buat apa-apa melainkan kita buat transplant dan juga dialisis. Melainkan kita buat transplant dan juga dialisis. Okey, untuk kelima-lima tahap ni, saya cakap dari segi bahagian diet sikit lah. Kan kita cakap tadi salah satu punca buah pinggang kronik ni sebenarnya adalah disebabkan oleh pengambilan protein. Pengambilan protein yang tinggi. Jadi untuk orang yang tahap 1, 2 dan juga 3 tadi, kita sarankan protein yang sangat rendah untuk dia. Protein yang sangat rendah untuk dia, 0.6 hingga 0.8 gram per kg setiap berat badan dia. Jadi sangat rendah. Kalau tahap 4 dan ke-5, dia dah ada dialisis contohnya kan, doktor sarankan dia ambil dialisis. Bila dialisis barulah dia punya fungsi dalam badan dia normal semula. Baru boleh naikkan dia punya protein. Ni sedikit tentang penyakit buah pinggang kronik ni. Ataupun tahap-tahap dia. Saya harap ada info baru yang kita belajar pada hari ni. Ni ilmu yang saya tahulah. Okay, jadi bercerita tentang dialisis ni kan. Bercerita tentang dialisis ni, ada orang tak tahu pun dialisis ni sebenarnya seteruk mana. Apa kesan dia? Betul tak? Ada orang tahu, dialisis je, pergilah pusat tu, nanti dia bersihkan darah kita, kemudian dah siap balik. Okay, jadi hari ni saya nak cerita sikit tentang statistik dialisis dekat Malaysia. Waktu tahun 2007, dialisis kat Malaysia ni, kes dialisis sebanyak 4,104 orang. Pesakit yang menjalani dialisis dekat pusat dialisis. Okay, 10 tahun seterusnya, 2016, daripada 4,000 dah naik jadi 7,663. 7,663. Bila kita tengok kes ni kan, dah meningkat. Kita kena sedar yang sebenarnya dialisis ni bukan perkara biasa je. Kalau kita pergi, dialisis ni biasanya orang dalam seminggu dia akan pergi 3 kali. Kena pergi dekat pusat dialisis tu 3 kali. Sama ada dia akan gunakan kita punya dekat tangan dulu. Kalau dia rasa macam dekat tangan kita susah nak cari urat ataupun kita punya saluran darah, barulah dia akan buat dekat kita punya leher. Buat dekat kita punya leher. Cuba bayangkan setiap seminggu 3 kali dia kena buat. 3 tempat berbeza dia kena cuba masukkan. Kalau dia tak jumpa saluran darah. Kita boleh tengok dalam gambar. Saya memang sengaja letak gambar-gambar yang macam menakutkan sikit. Taklah saja kurang. Gambar-gambar yang kita boleh nampak apa sebenarnya di sebalik dialisis tu. Nanti bila kita tengok kan, tempat cucuk-cucuk dialisis tu, nampak kesan-kesan dia. Nampak kesan-kesan dia. Kalau dia buat dekat leher tu kan, biasanya orang yang buat dekat leher ataupun keseluruhannya lah, orang yang ada jalan dialisis ni, daripada muka dia cerah ataupun badan dia cerah, kulit dia jadi gelap. Kulit jadi gelap. Ada orang kan, bila dia dah tahu-tahu je kan, sebenarnya dia sihat. Dia tak tahu pun dia ada dialisis. Tapi disebabkan oleh gaya hidup dia, tiba-tiba dia jumpa doktor, doktor cakap, awak ni buah pinggang dah gagal. Buah pinggang dah rosak. Dia muda lagi. Ni saya ambil daripada satu artikel surat khabar lah. Muda lagi, umur 22. Doktor kata buah pinggang dia dah gagal. Jadi dia terpaksa pergi dialisis setiap hari. Setiap minggu. 3 kali seminggu. So bila dia dah macam tu kan, dia memang dia cakap dia bertaubat, dia tak nak dah buat gaya hidup dia macam tu. Kemudian dia sangat berdoa ada orang yang boleh dermakan dia punya organ buah pinggang untuk dia. Sebab kalau kita pergi dialisis ni kan, sebenarnya habis je kita punya dialisis kan, penat. Kita akan rasa penat sangat nak tu sebab kita punya badan perlukan tenaga untuk cuci kita punya darah. Kita rasa penat. Dia takkan sembuh dalam masa sehari je rasa penat tu. Esok lusa mungkin kita akan rasa lagi. So bila dalam artikel surat khabar ni dia cakap, perempuan tu cakap dia tak boleh nak bekerja dah. Dia tak boleh nak bekerja, orang pun takut nak ambil dia bekerja. Sebab dia berisiko dan dia punya performance ataupun prestasi kerja dia mungkin tak yang macam dia orang
tak seperti yang diorang nak lah. Sebab dia ada history kegagalan buah pinggang. Jadi dia teruskan berdoa supaya ada orang boleh dermakan dia buah pinggang. Jadi di sebalik dialisis tu yang selalu orang dengar, selalu kita dengar, selalu orang cakap tu, ada banyak lagi yang kita kena tahu. Okay, jadi sebab itulah kita kena cuba jaga kita punya kesihatan dari sekarang, cegah kita punya penyakit kronik buah pinggang ni. Okay, jadi daripada awal kita boleh tahu beberapa gejala yang kita boleh tahu kita mungkin ada penyakit buah pinggang kronik. Mungkin ada penyakit buah pinggang kronik. Sebab kita tak boleh cakap apa yang saya tulis kat depan ni, aku ada sakit buah pinggang ke? Tak boleh. Bila kita tengok kita ada simptom-simptom ataupun gejala ni, pastikan kita dapatkan nasihat doktor. Pergi jumpa doktor, buat ujian, sama ada kita tengok kita ni ada penyakit buah pinggang ataupun tak. First kali, kita rasa macam sakit pinggang. Sakit pinggang. Sebelah saja. Biasanya sebelah saja kita rasa sakit pinggang yang berterusan. Sebab dekat bahagian pinggang itulah kita punya buah pinggang. First kali sakit pinggang. Yang kedua, kalau kita punya air kencing tu berbuih. Air kencing tu berbuih. Air kencing berbuih, makin bertambah buih dia tu. Lepas tu tak hilang-hilang. Kalau macam sekali, 2 kali kita faham lah kan. Kita tengok air kencing asyik berbuih je. Kita kena check. Yang ketiga, kita ada bengkak. Bengkak. Kebengkakan. Bengkak ni contohnya dekat kita punya kelopak mata ataupun dekat kita punya betis, labu betis. Kita ada bengkak-bengkak. Kita selalu bengkak dekat bahagian badan tu. Yang keempat, kerak kencing waktu malam. Kerak buang air waktu malam. Lebih daripada 2 kali. Lebih daripada 2 kali, kita kena tengok buah pinggang kita mungkin tak berfungsi dengan normal. Okay, yang kelima adalah hipertensi. Kalau kita punya tekanan darah tu selalu 140, 90 dekat atas, susah untuk turun, kita kena tengok kita punya buah pinggang. Saya bagi tahu tadi kan, dia akan bagi beban. Yang seterusnya, yang keenam adalah selalu rasa letih. Selalu rasa macam penat je, mengantuk, tanpa sebab yang jelas. Kita rasa macam, kenapa asyik rasa penat je, mengantuk je. Jadi kita tengoklah kita punya simptom ataupun gejala-gejala ni ada tak dekat diri kita untuk kita cegah awal. Okay, jadi rawatan kepada penyakit ni, biasanya orang yang ada sakit buah pinggang kronik ni, ada 3 jenis rawatan. 3 jenis rawatan. Rawatan yang pertama dan yang kedua adalah dialisis. Tapi dia berbeza. Pertama dan yang kedua adalah dialisis. Yang pertama, hemodialisis. Yang kita biasa dengar tu. Pergi kat pusat dialisis tu, kita baring, lepas tu dia masukkan segala wayar tu, kita pergi 3 kali seminggu, tu kita panggil hemodialisis. Yang ni kita buat 3 kali seminggu je kan. Kalau yang kedua, kita panggil peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis. Yang ni kita tak perlu pergi dekat pusat dialysis pun. Kita buat kat rumah boleh. Tengok dalam gambar tu. Memang boleh sambil rehat tu. Tapi peritoneal dialysis ni, kita kena buat berterusan. Dia kena buat secara berterusan 24 jam lah kita segala wayar-wayar tu bergantung dekat kita punya perut. 24 jam. Jadi kalau tanya kan, so biasanya orang buat hemodialisis ke peritoneal dialysis? Kalau dia tanya, biasanya doktor akan beritahu. Waktu kita tahu kita ada penyakit buah pinggang kronik tu kan, doktor akan beritahu hemodialisis ni macam mana, apa kelebihan kekurangan dia, peritoneal dialysis macam mana, kelebihan kekurangan dia. Kita dah tahu, doktor akan ajak kita berbincang, kita nak pilih yang mana. Okay, jadi sebab itulah ada 2 jenis dialisis, hemodialisis dan juga peritoneal. Yang ketiga adalah transplant ataupun pemindahan buah pinggang baru. Pemindahan buah pinggang baru. Sebenarnya pemindahan ataupun transplant ni, dia punya kebarangkalian untuk berjaya tu tinggi. Walaupun ada orang yang macam rejection, dia tak boleh nak terima buah pinggang baru tu, tapi kebarangkalian ataupun probability untuk badan kita terima tu sebenarnya tinggi. Jadi daripada buah pinggang baru tu, diambil daripada orang yang, sama ada orang yang dah meninggal ataupun mati, ataupun orang yang masih hidup lagi.
Orang yang masih hidup lagi. Contohnya dia punya ahli keluarga lah. Lagi senang untuk kita mesh. Ahli keluarga dia tak kisahlah mak ayah dia ke, adik-beradik dia ke. Hmm. Jadi sebab itulah kita panggil transplant. Ada 3 rawatan penyakit buah pinggang kronik. Okey, tadi kita dah bercerita tentang buah pinggang. Kita dah cerita tentang buah pinggang. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu produk daripada SN1 yang bantu untuk kita punya jaga kita punya kesihatan buah pinggang, iaitu produk rinse. Produk rinse. Sebelum ni kita bagi nama dia SJ Kuah. Tapi sekarang kita dah ada nama baru dengan formulasi baru yang dipanggil rinse. Dipanggil rinse. Sorry Sorry, ada masalah teknikal. Kejap Okey. Kalau sebelum ni, formulasi yang sebelum ni ada 6 bahan utama. Tapi hari ini kita ada 10 bahan utama dalam rinse. 10 bahan utama. Iaitu kita tambah lagi beberapa. Saya harap semua boleh dengar suara saya dengan jelas sebab memang ada masalah teknikal sekarang. Kalau tak boleh dengar dengan jelas, beritahu saya. Okey, ada 10 bahan utama yang kita tambah. Kita tambah lagi 4. Sebab apa kita tambah? Kita nak jadikan formulasi tu lebih berkesan, lebih efektif. Jadi kita gabungkan 10 bahan-bahan utama yang penting untuk kita punya kesihatan buah pinggang ni dalam rinse. Yang pertama adalah daun sibatan. Daun sibatan. Yang kedua, Panax ginseng. Yang ketiga, Herbal Sistanche. Yang keempat, Cordyceps. Cordyceps sinensis. Okey, yang kelima, pokok mengkudu. Ni kalau orang Melayu tahulah pokok mengkudu. Yang keenam, teh Melayu Karpokil. Yang ketujuh, Anna marina ataupun kalau dalam bahasa Chinese ni dia panggil jemu. Betul tak saya sebut? Jemu. Okay. Yang ke-8, cendawan reishi. Yang ke-9, Butia superba. Dan yang ke-10 adalah Acanthopanax ataupun dipanggil ginseng Siberia. Okay, ada 10 bahan utama. Jadi hari ini saya akan go through satu demi satu bagaimana setiap bahan ni bantu untuk kesihatan kita punya buah pinggang. Ataupun sebab saya dah beritahu tadi kan, sebenarnya rinse ni diinspirasikan mengikut kita punya traditional Chinese medicine. Jadi buah pinggang tu bukanlah sahaja untuk kita punya organ buah pinggang, untuk kesihatan keseluruhannya. Okey, yang pertama sekali adalah daun sibatan. Daun sibatan. Of course, dalam semua produk SN1 ada sibatan. Okey, jadi dari segi daun ni, kita tahu sibatan ni menjalankan 5 teori yang penting dalam kita punya badan. Jadi, untuk buah pinggang, daun sibatan ni first kali dia akan menyihatkan dan juga memperbaiki tisu buah pinggang kita, mengaktifkan sel kita punya buah pinggang dan juga mengekalkan fungsi dia. Dia lebih kepada asas. Asas dulu. Pastikan kita punya buah pinggang tu segala sel, tisu, organ dalam keadaan baik sampai aliran darah dalam keadaan baik dan juga fungsi berjalan dengan normal. Itu function daun sibatan. Okey, yang kedua adalah Panax ginseng. Panax ginseng. Fungsi Panax ginseng ni, pertama sekali kalau orang yang ada sakit buah pinggang ni, dia akan ada masalah kekurangan darah. Sebab tu salah satu fungsi buah pinggang, menghasilkan darah. Jadi bila ada kekurangan darah, kita akan nampak simptom-simptom dia. Selalu rasa macam penat. Jadi Panax ginseng ni boleh tolong kurangkan simptom-simptom tu. Yang kedua, ginseng ni juga bantu untuk kawal atur kita punya tekanan darah dan bacaan gula. Tekanan darah dan juga bacaan gula. Bila dah bantu, barulah kita punya gula, tekanan darah, hypertension, diabetes terkawal. Kemudian akan tingkatkan serum kalsium. Kalsium dalam badan kita akan makin tinggi. Bagus untuk kita punya tulang, bagus untuk kita punya badan. Okey, dalam ginseng, bahan aktif utama yang paling penting adalah ginsenoside. Ginsenoside.
dia penting dalam rawatan buah pinggang yang rosak. Contohnya bila buah pinggang yang dah rosak ni kan, pasti orang akan ada ambil satu treatment. Ginseng adalah salah satu yang dah dibuktikan bantu untuk kita punya rawatan semasa buah pinggang rosak tu. Okay. Yang keempat, untuk orang yang ada diabetes, kan, dia ada diabetes yang dah tak terkawal, yang menyebabkan buah pinggang dia rosak, kemudian akan menyebabkan radang. Panas ginseng jugalah bantu supaya radang tu tak terus merebak dan tak terus makin jadi makin teruk. Ataupun kita panggil suppress inflammation dekat kidney tu. Tu fungsi-fungsi panas ginseng. Okey, yang seterusnya Herbal Sistantiae. Okey, Herbal Sistantiae ni bukan ada dalam rin saja, ada lagi dalam produk-produk lain. Sebab Herbal Sistantiae ni memang dibuktikan sebagai functional food. Dia dah digunakan sejak berabad-abad dahulu. Jadi salah satu fungsi dia adalah sebagai tonik buah pinggang. Herbal Sistantiae ni bagus untuk buah pinggang kita. Okay, jadi bila dah digunakan secara berabad-abad, dah macam-macam kajian digunakan, lepas tu dia dah diiktiraf, dia boleh dimakan sebagai makanan harian untuk masyarakat umum. Maksudnya semua boleh makan, hari-hari boleh makan. Yes. Yang ketiga adalah dia macam biasalah dia kan sebagai tonik buah pinggang, jadi dia kekalkan fungsi buah pinggang tu dalam keadaan normal. Yang keempat, dia bantu rawat apa-apa saja kekurangan fungsi buah pinggang. Itu tugas Herbal Sistantiae dalam RAINS. Okey, yang seterusnya adalah Cordyceps sinensis. Cordyceps sinensis ni dia bukan tumbuhan. Okey, dia bukan tumbuhan. Kalau boleh tengok dalam gambar tu, okey, itu dia Cordyceps sinensis. Dia selain daripada digunakan dalam sebagai tonik buah pinggang, sebagai rawatan buah pinggang, dia bagus juga untuk kita punya asma, untuk kita punya lelah, Cordyceps sinensis ni. Jadi, Cordyceps sinensis ni untuk orang yang ada buah pinggang kronik, masalah buah pinggang kronik dan juga akut. Akut ni maksudnya dia ada buah pinggang, dia ada macam mana? Buah pinggang dia tak boleh berfungsi dalam masa sekejap je, temporary. Contohnya dia masuk hospital, dia disebabkan oleh penyakit lain, tiba-tiba buah pinggang dia tak boleh berfungsi. Untuk orang yang ada penyakit ni, dia dibuktikan dia bantu untuk memperbaiki fungsi buah pinggang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pergi jumpa doktor kan, kita ambil kita punya bacaan darah, dalam tu ada juga kita boleh tengok kita punya renal profile. Maksudnya kita punya profile buah pinggang kita tu cantik ke tak. Contohnya bacaan kreatinin, ban dan juga protein dalam kita punya air kencing. Jadi Cordyceps sinensis ni tugas dia adalah nak kawal bacaan tersebut. Yang ketiga adalah Cordyceps sinensis ni membantu untuk mengelakkan penolakan daripada pemindahan organ buah pinggang baru tadi. Dia akan bantu untuk elakkan organ rejection. Seterusnya adalah pokok mengkudu. Pokok mengkudu. Okey. Pokok mengkudu ni dia bantu untuk rawat kekurangan dalam sindrom buah pinggang yang, yin and yang. So yang tu. Contohnya orang yang ada dia punya kaki dengan tangan selalu sejuk. Lepas tu badan-badan dia selalu penat. Selalu sangat rasa macam nak kencing ataupun buang air pada waktu malam. Dia suka tahan kencing. Jadi dia akan bantu untuk kurangkan sindrom-sindrom ni. Seterusnya adalah tugas pokok mengkudu ni, dia kuatkan tulang dan juga rawatan untuk osteoporosis. Rawatan untuk osteoporosis dan juga kuatkan kita punya tulang. Sebab buah pinggang dan juga tulang ni berkait rapat antara satu sama lain. Kalau kita nak pastikan kita punya tulang tu sihat, nak elakkan daripada tulang rapuh, pastikan buah pinggang kita pun sihat juga. Okay, selepas itu adalah teh Melayu Karkokil. First kali teh Melayu Karkokil ni fungsi ataupun tugas dia nak kurangkan rasa macam sakit pinggang, rasa macam kerap nak pergi tandas ataupun penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh penyakit buah pinggang ni.
mengurangkan sakit pinggang, kurangkan rasa nak pergi tandas. Kemudian teh Melayu Karkoki ni dia adalah fungsi dia sebagai anti osteoporosis, antibakteria, anti tumor dan juga tinggi antioksidan. Itu fungsi teh Melayu Karkoki. Okey. Okey, ini beberapa lagi bahannya. Yang terakhir adalah Anna Marina. Anna Marina ni dia ganti semula tenaga dalam kita punya darah. Ganti kita punya tenaga dan juga pastikan ganti kita punya darah supaya aliran darah kita mengalir dengan normal. Singkirkan, ni fungsi penting dia. Singkirkan haba dalaman. Ataupun kita panggil internal heat. Singkirkan haba dalaman. Contohnya orang yang kerap macam demam panas, peluh, kerengsaan, selalu dahaga, dia akan cuba hilangkan segala haba dalaman. Yang ketiga adalah Anna Marina ni fokus kepada rawatan buah pinggang, paru-paru dan juga perut. Tu ada fungsi lain. Kalau kita tengok kan, sebenarnya bahan-bahan yang digabungkan dalam rinse ni adalah bahan-bahan yang sangat efektif, sangat banyak dia punya fungsi ataupun sangat banyak manfaat dia. Tapi hari ni saya cuba sentuh yang berkait dengan buah pinggang ataupun vitality buah pinggang kita saja. Saya tak cuba sentuh yang lain lagi. Kalau kita tengok kan, segala bahan-bahan lain ni banyak lagi fungsi-fungsi ataupun manfaat dia sebenarnya. Okey, seterusnya adalah cendawan reishi. Cendawan reishi. Cendawan reishi ni dia ada banyak gelaran. Cendawan ni cendawan yang berkilat, warna coklat-coklat, dipanggil cendawan reishi. Dia digelar cendawan seumur hidup ataupun immortality mushroom. Immortality mushroom. Dan juga dia adalah salah satu energy booster yang sangat bagus, penggalak tenaga yang sangat bagus. Tu gelaran-gelaran cendawan reishi. Yang kedua, fungsi dia kawal kadar gula dalam kita punya darah. Kawal kadar gula dalam kita punya darah. Supaya diabetes kita terkawal. Orang-orang yang ada pre-diabetes, orang-orang yang ada masalah untuk kawal dia punya pengambilan gula, cendawan reishi boleh membantu. Yang ketiga, dia akan lindungi segala sel dalam kita punya buah pinggang dan juga menggalakkan penghasilan sel darah putih. Untuk pengetahuan semua, sel darah putih ni adalah untuk kita punya pertahanan badan. Pertahanan badan kita. Okey. Selepas itu, bahan yang ada dalam rinse adalah Butia Superba. Butia Superba. Butia Superba ni macam dalam gambar tu, dia akan kurangkan serangan oksidatif dan juga radang dalam buah pinggang. Sedang cakap dia antioksidan yang bagus lah. Apa-apa saja bahan oksidatif, bahan-bahan yang jahat yang akan menyerang kita punya sel, yang menyebabkan radang dalam kita punya buah pinggang, dia boleh bantu kurangkan dan meningkatkan aliran darah dalam kita punya badan. Okey, saya rasa ni yang terakhir. Okey, yang terakhir. Bahan yang terakhir adalah Acanthophanax. Nama lain dia ginseng Siberia. Ginseng Siberia. Dia adalah tumbuhan adaptogen. Tumbuhan adaptogen. Dia ada nama dia. Nama gelaran dia, tumbuhan adaptogen. Adaptogen ni adalah bila contohnya badan kita diserang oleh stressor ataupun benda-benda yang memburukkan, yang memberi kesan negatif, dia akan bantu halang. Tak kisahlah dari segi kita punya fizikal ke, mental ke. Jadi itulah fungsi Acanthophanax. Dia tumbuhan adaptogen. Yang seterusnya, dia berikan tenaga dan juga sihatkan kita punya buah pinggang. Okey, itulah tadi 10 bahan utama dalam rinse yang masing-masingnya saya rasa masing-masing bahan ni sangatlah berkesan, sangat bagus. Kalau digabungkan, of course kita akan dapat kesan yang lagi yang paling sempurna lah untuk kita punya tubuh badan. Okey, bercerita tentang rinse ni, dia bukan setakat untuk bagi kita punya kesihatan, vitality buah pinggang. Dia juga ada manfaat lain. Manfaat lain. Iaitu, kita tahu kan rinse ni adalah untuk kesihatan lelaki juga. Kesihatan lelaki juga. Jadi, lelaki je. Perempuan boleh makan tak rinse ni? Boleh. Perempuan boleh makan rinse. Tapi kalau untuk orang yang mengandung, untuk orang yang menyusu, memang tak. Memang kita tak galakkan lah. Memang kita
halanglah daripada makan range ni. Jadi manfaat lain iaitu meningkatkan prestasi lelaki, iaitu meningkatkan prestasi seksual lelaki. Contohnya kita menghalang daripada pemancutan pramatang, kemudian meningkatkan tenaga fizikal, kita bagi tenaga yang, contohnya orang yang selalu macam tak ada tenaga. Kemudian yang ketiga, kawal atur dan perbaiki masalah hormon. Rinse juga bantu untuk tingkatkan testosteron, hormon lelaki dalam badan. Yang keempat, memperbaiki kesihatan reproduktif, iaitu hasilkan lebih banyak sperma dan juga menghasilkan sperma-sperma yang berkualiti. Jadi untuk dapatkan semua manfaat-manfaat ni, bahan-bahan rinse ni akan bagi segala nutrien yang diperlukan dalam badan kita. Okey, untuk orang yang belum cuba ambil rinse ataupun sudah cuba ambil rinse, bila ambil rinse ni akan ada kesan selepas pengambilan. Akan ada kesan selepas pengambilan lah. Mungkin kesan selepas pengambilan ni berbeza ikut individu. Sebab kita tahu kan, setiap reaksi tubuh badan orang tu berbeza. Kalau orang ni ada kesan macam ni, tak semestinya orang lain pun sama. Tak. Jadi saya kongsikan secara umum saja. Selepas 1 bulan, selepas 2 bulan dan juga selepas 3 bulan. Okay, selepas 1 bulan, kita punya mental dan juga fizikal akan lebih cergas. Yang kedua, akan kurang rasa nak buang air pada waktu malam. Kurang rasa nak buang air pada waktu malam. Selepas 2 bulan akan tingkatkan kita punya immunity. Tingkatkan kita punya immunity supaya supaya tak mudah untuk diserang penyakit. Yang kemudian lepas 2 bulan saja akan galakkan fungsi sistem reproduktif. Macam saya cerita tadi lah. Step pada tu lah, lelaki akan rasa dia punya prestasi tu akan meningkat. Dia punya sistem reproduktif dia makin sihat, hormon dia makin normal. Selepas 3 bulan barulah segala-gala yang saya kongsikan, kelebihan rinse tadi kita akan nampak. Kalau kita tengok kan, testimoni-testimoni sebelum ni, dia dah kongsikan dah. Selepas pada 3 ke 4 bulan ambil rinse ni, memang akan nampak kesan dia. Contohnya orang yang nak cuba untuk dapat timang anak berjaya, dan juga orang yang ada masalah buah pinggang berjaya selepas 3 ke 4 bulan. So cara pemakanan dia, dos yang betul adalah kita sarankan 2 biji pagi dan 2 biji malam. Perut kosong perut kosong ataupun sebelum makan. Memang kita sarankan biasanya 2 biji pagi, 2 biji malam pun dah mencukupi. Sebab dos ataupun bahan-bahan dalam rinse ni dia punya bahan herba tinggi. Jadi cukuplah 2 biji pagi, 2 biji malam. Kemudian kita boleh tengok. Selepas kita ambil beberapa bulan, kita boleh tengok dia punya kesan. Okey, jadi saya rasa sampai di situ saja kita punya saya punya perkongsian tentang topik sayangi buah pinggang. Tentang saya dah ceritakan semua tentang buah pinggang tadi. Saya dah ceritakan tentang rinse. Jadi saya harap semua ada bawa. Selepas habis je perkongsian dan juga Zoom ni, kita ada dapat satu ilmu baru lah. Dapat satu ilmu baru. Jadi terima kasih pada semua yang join.